Sup bro, sis, motherfucker. Semua video-video aku yang lepas, aku dah bagi tahu yang aku nak buat channel YouTube baru aku kan. Aku dah pun up first video dekat channel tu pasal aku beratur daripada 3 pagi nak pre-order PlayStation 5 kan. Kalau korang tak tengok lagi video tu dan korang nak support, make sure korang pergi dekat link ruangan description kat bawah. Aku letak link video tu kat situ. Dan korang make sure subscribe channel Hazwan Shah Bebe. Dan untuk channel Hazwan Shah Wrestling ni, macam biasa jugalah, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Dan sebelum aku teruskan dengan tajuk yang korang nampak dekat tajuk video, dekat thumbnail, aku nak unbox dulu barang yang Abang Wrestling hantar dekat aku. Mari kita mulakan. Tu dia. So dalam packaging kita ada kotak. Kotak ni aku rasa kita dah pernah tunjuk dekat channel Hazwan Shah Wrestling time Abang Wrestling hantar baju dulu. Dan aku rasa kotak yang sama juga. Kotak ni still bagi aku nampak eksklusif kan. So kalau korang nampak, ada Abang Wrestling kat bawah ni. Kita ada John Cena, Kurt Angle, Triple H, Dean Ambrose atau Jon Moxley, Kevin Owens, AJ Styles, Kenny Omega, Sheamus, Finn Balor, Edge, Ultimate Warrior, Seth Rollins, Big Show dan juga favorite superstar aku, Roman Reigns. Cai. Dan aku rasa benda yang paling nice touch sebenarnya kan, logo Abang Wrestling kat belah belakang kotak ni. Ini bukan stiker tau, ini dah print siap. Dan kita tengok apa yang ada dalam kotak. Okay, jangan tunjuk dulu, let dulu. Alright. Mak kau, mak kau, mak kau. Macam biasa ada stiker Abang Wrestling. Dia stiker Abang Wrestling. Ada juga button badge. Badge besar lah kan. Dan kali ni dia hantar kat aku badge Adam Cole. Tak ada bebe sebab aku Hazwan Shah Bebe. So kat belakang tu pun kita ada nampak lah, ada tulis boom Adam Cole Bebe. Dia buat gaya interest dia yang boom tu. NXT talking about undisputed era. So dalam plastik ni ada satu t-shirt kosong daripada Abang Wrestling. Gurau je. Kita ada t-shirt favorite brand aku, iaitu NXT Bebe. Okay, kalau korang nak beli t-shirt NXT daripada Abang Wrestling ni, korang boleh DM Abang Wrestling dekat Instagram dia. Selain daripada korang dapat t-shirt ni, korang pun dapat macam apa yang aku dapat tadi lah. Aku dapat kotak, dapat stiker, dapat badge. So badge ni tak selaku random. Mungkin korang dapat superstar yang lain. Yang tu korang boleh tanya Abang Wrestling sendiri lah. #support local. So thank you to Abang Wrestling sebab hantar t-shirt NXT ni. Definitely aku suka lah sebab NXT ni aku punya favorite brand aku. Better than Raw and Smackdown, baby. Dan cakap pasal NXT, serious weh, aku tak sabar gila nak tengok NXT War Games hari Isnin ni. Jangan DM aku spoiler sebab aku tak tengok live. Untuk video kali ni, kita nak bersembang pasal Jon Moxley ataupun Dean Ambrose akan kembali ke WWE, tanda soal. Dan juga Sting yang telah pun buat debut dekat AEW Winter is Coming. Oh, Sting aku. Yahoo. So first kali kita cerita dulu pasal Sting punya debut dekat AEW ni. Tapi aku takkan buat review AEW Winter is Coming sebab bila aku layan Winter is Coming ni, seriously aku rasa benda ni macam Dynamite je, tapi dia special sikit sebab Sting punya debut dan juga Kenny Omega menang AEW World Champion. But then match-match yang ada sebelum tu semua aku rasa macam match yang kualiti dia macam mingguan Dynamite je lah. Kecuali Battle Royale awal-awal tu aku shock sikit lah tengok. Untuk Battle Royale Diamond Ring yang tahun lepas MJF menang. So interesting lah untuk next week nak tengok. Kali ni MJF boleh dapat 2 kali Diamond Ring, penuh kan 10 jari ke. Ataupun kali ni Orange Cassidy dapat kan. Boleh lah dia buat macam tangan nak masuk poket, buka cincin dulu ke. Asyik buat benda sama je kan. So adalah benda baru yang dia boleh buat. So interesting lah nak tengok benda tu. Dan untuk Sting punya debut ni kan, aku tak tahu lah nak kata hamba ke apa. Sebab bila lampu dah terpadam, lepas tu ada macam music dengan klip yang tunjuk dekat Titantron tu. Benda tu burung gagak je lah bagi aku menggambarkan Sting. Benda lain tak menggambarkan sangat. Adalah rasa curious tu kan.
But then bila ditunjuk Sting tu kita dah tahulah Sting keluar. Dan setiap kali aku sebut Sting, aku memang ingat Sting aku Yahoo tu. Aku tak boleh buat apa lah. So bila Sting dah keluar, Powerhouse Hobbs, Ricky Starks dan juga Brian Cage, dia orang pun belah lah daripada gelanggang. Dan time Sting masuk gelanggang tu, dia pandang lah Dustin Rhodes, dia pandang Cody Rhodes, Arn Anderson dan juga Darby Allin. Kalau tanya aku, debut Sting dekat AEW ni, macam aku cakap tadi, aku tak tahu nak kata hamba ke tak. But then secara overall, aku boleh kata aku tak suka lah. The only thing yang aku suka, face off antara Sting dan juga Darby Allin. Sebab dari dulu aku nampak Darby Allin ni macam satu karakter yang walaupun dia tak sama dengan Sting, tapi boleh nampak lah dia ni macam Sting versi budak ataupun anak kepada Sting walaupun bukan kan. So benda tu je lah yang aku suka dekat Sting punya debut. But lain-lain daripada tu aku tak suka. Kalau aku prefer bila lampu terpadam, bila terbuka balik kita dah tengok Sting ada atas gelanggang. Okay, tak atas gelanggang pun tak apa, tapi Sting dah terus berdiri dekat atas pentas yang dekat dengan tali gelanggang tu. Dia macam sikit lagi masuk gelanggang. So benda tu akan lagi mengejutkan lah, akan buat lagi surprise. Ya, lampu terpadam tiba-tiba muncul instead of lagu dulu dengan Titantron yang macam ramai orang rasa macam tak sesuai dengan Sting. Daripada buat benda tu, lepas tu nampak keluar Sting, kita dah excited. Lepas tu Sting jalan keluar, sebab excited kita tu boleh menurun sikit lah. Sebab okay, ini Sting kan, okay, Sting datang, okay. Tapi bila tutup lampu, terbuka balik, time tu nampak Sting, aku rasa benda tu akan lagi surprise lah. Macam WWE pernah buat dulu untuk statue patung Seth Rollins tu, dia orang nak reveal je, tiba-tiba angkat ada Sting kat situ. So aku rasa benda macam tu lagi sesuai dan lagi surprising lah untuk karakter Sting ni. Oh ya, satu lagi benda yang aku suka dekat Sting punya debut ni, baju yang dia pakai. Seriously, baju yang dia pakai tu smart gila lah. AEW punya merchandise kan. And then bila dah cerita pasal AEW Winter is Coming, Sting dah buat debut. Dekat main event kita nampak perlawanan antara Jon Moxley lawan dengan Kenny Omega untuk AEW World Championship. Kualiti perlawanan yang bagi aku not bad, best lah juga. Tak adalah terlalu best sangat ke apa ke. Banyak lagi perlawanan dekat AEW yang sebelum ni kita nampak lagi best. But then okay lah, enjoy jugalah. Itu yang paling penting, enjoy. Yang paling penting tak rasa bosan tu. Dan dekat match tu, somehow result time tu dah jadi 50-50. Aku tak boleh nak predict Omega akan menang, aku tak boleh nak predict yang Jon Moxley akan retain. Memang chances yang aku nampak tu memang 50-50 lah. Dan time tu Kenny Omega menang, jadi new AEW World Champion. Aku suka dengan keputusan tu sebab Moxley pun dah lama pegang title tu. Dan Kenny Omega kot yang kalahkan dia, bukan superstar yang lain, bukan Eddie Kingston ke apa. Ini Kenny Omega. Aku rasa satu nama yang dalam banyak-banyak nama, memang nama paling sesuai untuk kalahkan Jon Moxley. Dan bila dah habis match tu dengan dan Callis kacau Jon Moxley ni semua, kita nampak yang Kenny Omega berlari keluar semua, masuk kereta. Dan Don Callis kata akan jumpa hari Selasa lah. So yang interview tu kata Dynamite hari Rabu. Dia kata hari Selasa dekat Impact Wrestling. Dah lah baru-baru ni banyak cerita yang Kenny Omega bagi tahu kalau dia tak sign dengan AEW, dia akan sign dengan Impact. Tiba-tiba kali ni kata yang diorang akan muncul dekat Impact Wrestling. Jadi dekat sini kita tahulah AEW, instead of ada rumours yang kata diorang akan bekerjasama dengan New Japan Pro Wrestling, nampak kat sini yang diorang akan bekerjasama dengan Impact Wrestling. So secara automatik kat sini diorang dah berjaya buat Impact untuk hari Selasa yang akan datang ni must watch. Sebab kita nak tahu apa yang jadi dengan AEW World Champion. Adakah ada angle yang Kenny Omega akan bawa lari championship tu pergi Impact ke, ataupun dia akan pertaruhkan championship tu dekat Impact juga dan sebagainya, ataupun dia sign kontrak secara tak sah. Ya, aku tahu benda ni semua storyline je. Jangan korang ingat dia orang buat benda ni real life betul-betul kan. Kalau tak dah memang kena saman dah. So storyline yang macam ni kemungkinan akan ada lah. Untuk Jon Moxley ni pula kan, baru-baru ni banyak gila news yang bagi tahu yang WWE dah renew trademark Dean Ambrose. Lepas tu ada cerita yang Vince McMahon dah plan nak buat epic comeback untuk Dean Ambrose. Sebab Dean Ambrose ni dulu dia tak suka gila dengan kreatif yang ada dalam WWE kan. Segala planning kreatif yang ada dengan dia punya karakter ke apa kan, dia memang lantang jugalah bersuara lepas dia keluar. Vince McMahon dah plan nak buat epic comeback. Jadi aku rasa Dean Ambrose akan bagi input dekat dia punya comeback nanti. Mesti nak yang epic lah. But then betul ke sebenarnya dia akan buat comeback? Okay, benda ni semua still kita boleh kata rumours lah, tak 100% true. Mungkin WWE ke Vince McMahon bayar satu amount yang tinggi dekat AEW
supaya lepaskan Jon Moxley dan diorang boleh ambil, dan diorang pun dalam masa yang sama mungkin ada janji apa-apa dengan Ambrose Moxley ni yang diorang akan buat storyline yang lebih baik. Mungkin akan ada feud dengan Roman ke dan sebagainya. Kau akan dapat World Championship, karakter kau pun memang karakter yang bagus, writing, everything akan good untuk kau, dan paling penting kau punya comeback akan jadi epic dan surprising lah mungkin kan. Ataupun sebenarnya mungkin juga benda tu tak berlaku. So bila Jon Moxley kalah dia punya AEW World Champion, benda ni lagi menguatkan rasa aku yang Moxley ni akan patah balik ke WWE. Yelah, kalah dekat satu event yang AEW sengaja buat macam special, Winter is Coming, padahal kualiti dia semua sama macam Dynamite, macam rushing sangat nak bagi Moxley ni kalah. Next pay-per-view adalah AEW Revolution, lambat lagi bulan 2. Diorang mungkin nak percepatkan lah benda ni sebab mungkin Moxley akan keluar daripada AEW. Tapi still benda ni rumours, benda ni hanya macam aku punya naluri yang seriously kalau tanya aku percaya ke tak dengan naluri aku ni? Tak. Aku rasa Jon Moxley tak akan pergi lagi ke WWE ni. Aku sendiri tak percaya dengan naluri aku sendiri tak percaya dengan rumour-rumours yang ada. Nampak strong dan legit jugalah bila Moxley dah kalah dia punya championship dekat AEW ni. But then still kemungkinan kalau tanya aku tak pun. Dia mungkin akan kekal dekat AEW. But then tak tahulah. Tak kisahlah WWE ke AEW ke, kalau dia kekal kat AEW tak ada masalah sebab kat AEW dia dipakai dengan baik. Kalau dia pergi ke WWE, harapan aku dia dipakai dengan baik. So guys, apa pendapat korang pula? Korang rasa Moxley ni memang akan buat comeback ke dekat WWE ni kan? Kalau ya, cepat ke, lambat bertahun-tahun lagi ke apa ke, tulis pendapat korang dekat ruangan komen kat bawah. So guys, itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa nanti dekat review NXT War Games. So bye bye motherfucker.